Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 23 Jamadil Akhir 20 Jamadil Akhir 23 Januari bersama saya Adek Masyarum dan berikut tajuk utama malam ini. Sambutan Aidilfitri tetap diteruskan walau kes COVID-19 meningkat. Juga dua geng kaut 30 juta ringgit hasil menipu. Tiada penutupan sepenuhnya sempadan negeri dan daerah menjelang sambutan Hari Raya seperti dakwaan pihak tertentu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi jaminan walaupun kes positif COVID-19 dan peningkatan kes membabitkan varian Omicron masih direkodkan di negara ini, ia tidak bermakna larangan aktiviti rentas negeri dan daerah akan dilaksanakan. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, pengumuman mengenai pendirian kerajaan berhubung perkara itu sudah dibuat sebelum ini. Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) hanya akan dilakukan di kawasan yang memiliki kes positif yang membimbangkan. Jadi targeted saja. Jadi jangan bimbanglah. Dah orang membuat spekulasi macam-macam. Nak tutup ekonomi, tak betul tu. And then konon-kononnya raya nanti tak boleh balik. Kalau kampung saya kes meningkat, saya tutup kampung saya tak boleh balik lah. Tapi orang lain boleh balik, KP boleh balik lah kampung dia. Pasal tak, kampung dia tak kena tutup. Jadi don't worry. Kita akan pastikan perkara ini tidak akan berlaku. Beliau ditemui media selepas mengadakan pertemuan tertutup bersama petugas kemas daerah Bera. Sebelum ini, masyarakat membuat spekulasi kerajaan akan mengadakan PKP pada sambutan perayaan akan datang ekoran angka jangkitan COVID-19 didapati meningkat. Kluster pendidikan akibat COVID-19 semakin bertambah antaranya di Melaka dan Kelantan. Di Melaka, 5 sekolah mula merekodkan kes pelajar dijangkiti COVID-19 sejak kemarin sehingga kini seramai 21 pelajar sekolah menengah disahkan positif. Pertambahan kes di 5 buah sekolah tersebut menjadikan jumlah keseluruhan kluster pendidikan di Melaka mencecah 153 kes. Daripada 5 sekolah terlibat, hanya sebuah sahaja sekolah berasrama penuh dan kemungkinan jangkitan tersebut melibatkan kes sporadik. Sehingga semalam, 2 buah kolej vokasional yang sebelum ini dilaporkan mencetuskan kluster baharu turut merekodkan pertambahan kes iaitu 107 di Kolej Vokasional Melaka Tengah KVMT Bukit Katil dan 25 kes di Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin Jasin. Manakala di Kelantan, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Melur ditutup susulan 55 pelajar termasuk kaki tangan sekolah itu dikesan positif COVID-19. Kes di sekolah berkenaan dikesan pada 19 Januari lalu dan jumlah kumulatif kini seramai 55 orang termasuk 25 kes malam. Susulan kes positif yang dikesan, sesi persekolahan SMKA Melur terpaksa ditangguhkan selama 8 hari bermula 20 hingga 27 Januari ini dan digantikan dengan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. 378 pelajar dan kaki tangan sekolah menengah di Kelantan disahkan positif COVID-19 membabitkan 10 kluster pendidikan sehingga semalam. Yang di-Pertuan Agong As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sedang menjalani pemeriksaan kesihatan dan rawatan susulan di Wad Diraja Institut Jantung Negara IJN bermula semalam. Rawatan itu adalah susulan daripada rawatan intervensi pada sendi lutut dan buku lali baginda September 2020. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, selain rawatan susulan itu, Al-Sultan Abdullah turut menjalani pemeriksaan respiratori di IJN. Pada 24 September 2020, baginda menjalani rawatan intervensi berkenaan setelah pengimejan MRI menunjukkan kecederaan pada sendi lutut dan buku lali ketika bersukan. Rawatan tersebut tertangguh susulan prosedur operasi standard SOP COVID-19 di Hospital Awam termasuk IJN. Baginda dijadualkan berangkat pulang ke Istana Negara dalam masa terdekat selepas selesai menjalani rawatan susulan berkenaan. Turut berada di IJN ketika ini adalah bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad
Jadi kita bersama Hadiza Faisal bagi melaporkan perkembangan terkini Tun Dr. Mahathir. Silakan Izzah. Baik, langsung dari Institut Jantung Negara IJN dan ini sedikit perkembangan semasa keadaan dan juga kesihatan Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri kita. Dan untuk pengetahuan anda, sejak pagi tadi ada pengamal media yang telah pun berada di perkarangan IJN ini untuk mendapatkan info-info terkini mengenai keadaan semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan ia sesulan daripada timbul dakwaan Tun Dr. Mahathir berada di CCU dan dalam keadaan yang membimbangkan. Dan pagi tadi selepas kenyataan media pertama hari ini dikeluarkan dengan status kesihatan Tun M dalam keadaan stabil dan sedar sepenuhnya, kenyataan media yang kedua pula telah dikeluarkan petang tadi dan ini info terkini mengenai kesihatan beliau yang menyatakan Tun M masih lagi dirawat dan selain masih berinteraksi bersama keluarga, yang boleh berinteraksi dengan keluarga, selain itu bagi pihak Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali pula, beliau ada memberi ucapan dalam kenyataan media tersebut kepada semua pihak dalam dan luar negara yang telah menganjurkan majlis doa selamat dan bacaan Yasin dan mendoakan agar Tun Dr. Mahathir Mohamad diberikan kesembuhan. Dan pihaknya juga ada memberi harapan agar semua orang tidak mudah terpengaruh maupun mempercayai kabar angin yang dikeluarkan oleh sumber-sumber yang tidak sahih. Dan bercakap mengenai VVIP pula, bermula daripada petang tadi saya berada di sini sehinggalah pada malam ini tidak ada mana-mana kelibat VVIP maupun ahli politik yang melakukan lawatan terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bagaimanapun pada pukul 9.35 pagi tadi terdapat ketibaan Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, dan itu pun dikabarkan atas susulan daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Yaituddin Al-Mustafa Bilal Shah menjalani pemeriksaan kesihatan dan rawatan susulan di wad Diraja Institut Jantung Negara ini yang bermula semalam. Dan untuk makluman seperti mana kita sedia maklum, semalam Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri kita, ada melakukan lawatan terhadap Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk melihat sendiri keadaan semasa Tun Dr. Mahathir. Dan apa yang boleh saya katakan di sini, sama-sama kita mendoakan agar kesembuhan dan kesihatan diberikan kepada Tun M dan kembali tersenyum seperti sedia kala. Dan saya kira sampai di sini sahaja lintas langsung dari Institut Jantung Negara. Kita kembali ke studio. Baik Izzah, terima kasih. Langsung dari IJN, Hadiza Faisal. Kita ke laporan seterusnya. 9 individu yang dipercayai terbabit dengan sindiket penipuan dalam talian sejak setahun lalu dicekuk polis dalam 4 serbuan Khamis lalu. Operasi dilakukan di sekitar negeri itu dan di Pulau Pinang. Kesemua yang ditahan terdiri daripada 8 lelaki dan seorang wanita yang berusia antara 19 tahun hingga 51 tahun. Ketua Polis Kedah Komisioner Wan Hassan Wan Ahmad berkata sindiket ini dipecahkan kepada 2 kumpulan, iaitu Kumpulan Melayu Yong dan Kumpulan India Yong. Mereka turut menggunakan pelbagai ugutan supaya mangsa takut dan panik, lalu terus membuat bayaran melalui pindahan wang bank. MO dia pertamanya penipuan atas talian ini dia menyamar sebagai daripada lembaga asing dalam negeri, menyamar sebagai penguasa polis, menyamar sebagai ejen-ejen insurans, kan? Macam-macam lah. Yang ada yang menyamar dalam bentuk untuk untuk nombor ramalan. Komisioner Wan Hassan berkata pihaknya masih mengesan 2 lagi individu yang disyaki terbabit dalam sindiket ini untuk membantu siasatan. Seorang daripada suspek yang dikesan itu adalah antara dalang sindiket berkenaan. Kesemua suspek berjaya dijejaki. Ekoran kes penipuan melibatkan seorang mangsa mengalami kerugian lebih RM15,000 baru-baru ini. Polis mengenal pasti kumpulan sindiket ini telah berjaya mengaut keuntungan lebih RM30 juta. Turut dirampas 2 komputer riba, 21 telefon bimbit pelbagai jenama, 3 kenderaan pelbagai jenama, 18 buku catatan, 4 dokumen, 3 kad juruwang automatik ATM pelbagai bank, cashback serta wang tunai sebanyak RM14,100. 8 lelaki dan seorang wanita yang berusia antara 19 hingga 51 tahun kini telah direman bagi membantu siasatan.
Polis sedang mengenal pasti penganjur dan peserta yang terbabit dalam Perhimpunan Mendesak Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki ditahan yang berlangsung di Bangsar semalam. Ketua Polis Brickfields, Assistant Commissioner Amhizam Abdul Syukur berkata sebahagian identiti penganjur dan peserta perhimpunan itu sudah pun dikenal pasti pihak polis. Sementara itu, 12 individu yang menghadiri ceramah mendesak Azam ditahan di sebuah restoran Jumaat lalu akan dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Brickfields 2 petang esok. Antaranya Ketua Pemuda Amanah Muhammad Hasbi Muda, Naib Ketua Pemuda Amanah Zubair Rahim, Pengarah Strategik Pemuda Amanah Asma Alif Abdul Adam dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pasir Pinji Howard Lee Chuan Hao. Selain itu, aktivis Adam Adli Abdul Halim, pensyarah Dr. Abu Hafiz, peguam Bakri Omar dan aktivis sosial media Amira Aisyah turut akan dipanggil. Media sebelum ini melaporkan polis menahan beberapa individu yang menyertai ceramah di restoran terletak di Bangsar itu kira-kira jam 11.58 malam. Lagi penyu agar mati makan plastik. Kembali, kewujudan pengundi muda pada pilihan raya akan datang tidak boleh dipandang ringan dan strategi perlu disusun untuk mendapatkan sokongan mereka. Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad berkata pilihan raya negeri PRN Johor adalah pilihan raya pertama yang akan melibatkan pengundi-pengundi muda berusia antara 18 hingga 21 tahun. Kita tidak boleh take for granted. Kita tidak boleh memandang ringan tentang kewujudan kehadiran pengundi-pengundi muda dalam pilihan raya negeri atau pilihan raya kali ini di Johor. Dan kita akan menyusun strategi dan juga langkah-langkah untuk mendapatkan sokongan daripada kalangan pengundi-pengundi muda. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Penutup Taklimat Jentera Pilihan Raya MIC. Datuk Hasni yang juga pengurusi Barisan Nasional BN Johor berkata, negeri itu mempunyai 150,000 pengundi berusia antara 18 hingga 20 tahun setakat ini. Dalam perkembangan lain mengenai pilihan raya negeri itu, Datuk Hasni berkata Barisan Nasional bakal bergerak di atas nama parti itu sendiri tanpa bergabung dengan mana-mana parti lain. Beliau yang yakin dengan keputusan bergerak solo itu, bagaimanapun mengakui ia bukan bidang kuasanya, sebaliknya menyerahkan kepada pucuk pimpinan atasan untuk membuat sebarang keputusan. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra KIAS sasar naik taraf sebagai universiti penuh menjelang 2027 dan sekaligus menjadi hub pendidikan tinggi Islam di Nusantara. Menurut pengurusi Lembaga Pengarah KIAS Darul Naim Sdn Bhd, Datuk Muhammad Ammar Abdullah, pihaknya yakin sasaran itu dapat dicapai dalam tempoh 5 tahun akan datang memandangkan ia mendapat sokongan semua pihak termasuk kerajaan negeri. Jadi kita berhasrat dalam tempoh setahun dua ni kalau boleh sehingga 2-3 ribu dan mungkin mencapai sehingga 5,000 pelajar sebelum kita memohon untuk menjadi sebuah universiti penuh dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Dan dalam masa yang sama ni kita akan berusaha hasil daripada persetujuan kerajaan negeri memberikan macam kita kata launching grant lah 50 juta. KIAS yang ditubuhkan pada 1994 dikenali sebagai Ma'had Ad-Dakwah Wal Imamah merupakan cetusan idea Menteri Besar Kelantan pada masa itu, Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat, sebelum dinaik taraf menjadi Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra KIAS pada 1999. Ia telah dinaik taraf sebagai Kolej Universiti 23 Mac tahun lalu. 18 program pengajian ditawarkan kepada pelajar meliputi peringkat sijil, diploma dan ijazah sarjana muda serta dalam proses menyediakan program peringkat pengajian Doktor Falsafah. KIAS juga menjalin kerjasama menerusi Memorandum Persefahaman MOU dengan institusi pengajian tinggi luar negara seperti Universiti Al-Azhar Mesir dan Ma'had Qiraat Shubra Al-Azhar Mesir
bagi memudahkan graduannya menyambung pengajian ke luar negara. Kerjasama juga diadakan dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK untuk menyediakan beasiswa penuh dan derma siswa selain bantuan kewangan daripada PTPTN, Yayasan Kelantan Darul Naim Yakin dan Majlis Amanah Rakyat MARA. Kita mengucap penghargaan kepada pihak Esko Kajian Negeri yang sentiasa berusaha bersama pihak pentadbiran KIAS serta beberapa pihak lain yang sentiasa menyokong kita. Mereka ditemui dalam sambutan 2 dekad penubuhan KIAS di Kota Baru. Usaha menerapkan lagi kefahaman Al-Quran kepada orang ramai terus dipertingkatkan Pusat Kutipan Zakat PKZ Pahang melalui program Moh Ngaji Mega. Pengurus Besar Kanan PKZ Pahang, Dato' Halidan Mat Daud berkata, pihaknya tidak hanya memberikan fokus kepada kempen zakat sahaja, malah turut mengajak orang ramai memahami dan mendekati Al-Quran. Menurut Dato' Halidan, penglibatan peserta bukan sahaja dari Pahang, malah mampu menarik perhatian mereka yang cintakan Al-Quran dari seluruh negara. Malah antara ahli panel yang dijemput mempunyai ramai pengikut di laman sosial sekaligus sasaran untuk menggalakkan lebih ramai turut serta adalah tinggi melalui atas talian. Program Moh Ngaji Mega bersama Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman dan Ustaz Fazrul Fahmi Ismail yang dianjurkan PKZ Pahang diadakan di Auditorium Ma'had Tahfiz Pahang, Tanjung Lumpur dekat Kuantan pagi tadi. في ضلال مبين. 100 peserta hadir bertadabbur melibatkan pelajar Ma'had Tahfiz Pahang, Sahabat Telekung Kuantan, Adwa Center dan Ma'had Tahfiz Pengkalan Damar. Program ini insya-Allah akan dapat dikembangkan dan menarik minatlah umat Islam. Bukan saja di negeri Pahang, malah kita dapat sebarkan ke seluruh negara lah. Malah pengikutnya ada juga di kalangan orang daripada luar negara lah, seperti di Singapura dan di Brunei. Seekor lagi penyu agar betina seberat 60 kg ditemui mati di pantai Kelulut Marang pagi tadi. Bangkai reptilia betina berumur 20 tahun itu ditemui orang awam 10.25 pagi sebelum dilaporkan kepada Jabatan Perikanan Terengganu. Pengarah Perikanan Negeri Ruzaidi Mamat ketika dihubungi berkata, penyu sepanjang 82 cm serta lebar 60 cm ini dipercayai mati akibat tertelan plastik. Memandangkan terdapat plastik reput di mulut penyu itu. Penyu tersebut kemudian ditanam oleh 3 kaki tangan Jabatan Perikanan Negeri Terengganu di kawasan berhampiran penyu tersebut ditemui. Semalam, seekor penyu agar jantan dewasa turut ditemui mati berhampiran pantai Pulau Kapas pada 11 pagi. Penyu berukuran 80 cm dan lebar 69 cm tersebut dipercayai mati akibat lemas terperangkap dalam pukat. 11 bangkai penyu agar ditemukan melibatkan 7 penyu betina dan 4 penyu jantan mati di pesisir pantai sejak 3 Januari lalu. Untuk rekod, sebanyak 51 kes kematian melibatkan kehidupan marin itu yang direkodkan di seluruh Terengganu sepanjang tahun lalu. Berehat seketika daripada kesibukan rutin harian sambil mensyukuri keunikan Malaysia. Kunjungilah dan terekalilah tempat-tempat menarik dalam negara yang mampu memberi kedamaian, ketenangan dan pengalaman baharu yang berbeza bersama keluarga tercinta. Jangan lupa patuhilah SOP ketika melancong. Jom cuti-cuti Malaysia, segalanya ada di sini. Keindahan dan keunikan alam semula jadi Malaysia menjadi aset penting pelancongan eko. Jom nikmati keindahan flora dan fauna Malaysia sambil mencuba aktiviti lasak yang disediakan. Jom cuti-cuti Malaysia. Peru Umum Darurat Alam Sekitar.
kembali. Penduduk di Hasaka, Syria terpaksa melarikan diri demi keselamatan selepas pertempuran antara militan Daesh dan tentera Kurdish berlarutan. Peperangan sejak Khamis itu kini sudah mengorbankan sekurang-kurangnya 90 nyawa. Penduduk terpaksa menyelamatkan diri. Ekoran pertempuran masih belum menunjukkan akan reda. Terbaru, penjara yang menempatkan pejuang jihad telah diserang Daesh dan membunuh lebih 70 nyawa. Serangan ke atas penjara Guairan di bandar Hasakah itu merupakan tindakan paling teruk sejak Daesh mengisytiharkan pemerintahan khalifah di Syria ditumbangkan 3 tahun lalu. Daesh dilapor melancarkan serangan ke atas penjara yang menempatkan 3,500 anggota pejuang jihad, termasuk beberapa pemimpinnya, namun mendakwa serangan itu untuk membebaskan banduan. Daesh turut merampas senjata di pusat tahanan selain dapat membebaskan beberapa rakan anggotanya yang ditahan di sana. Tentera Kurdish yang disokong Amerika Syarikat mengepung semula penjara berkenaan dan berperang dengan Daesh untuk menguasai semula kawasan terbabit. Dalam pada itu, pasukan demokratik Syria SDF membantu Kurdish meneruskan operasi menjaga keselamatan di bandar Hasakah dan sekitar penjara Guairan. Menurut Ketua Pemerhati Hak Asasi Manusia Syria, Rami Abdul Rahman, setakat 3 hari pertempuran, 28 tentera Kurdish, 5 orang awam dan 56 anggota Daesh telah terbunuh dalam keganasan itu. Kerajaan Peru mengumumkan darurat alam sekitar susulan insiden tumpahan minyak di sepanjang pantainya yang berpunca daripada gelombang letusan gunung berapi di Pasifik Selatan. Dalam tempoh 3 bulan, kerja-kerja pembersihan akan dilakukan selepas 21 pantainya dicemari 6,000 tong minyak yang tumpah dari kapal tangki di loji penapisan. Insiden tumpahan minyak itu terjadi susulan letusan gunung berapi bawah laut berhampiran Tonga pada Sabtu lalu yang mengakibatkan gelombang tsunami di sekitar Pasifik sehingga Amerika Syarikat. Sementara itu, tumpahan minyak berhampiran 5 Peru menyebabkan pantai menjadi kotor sekaligus menjejaskan industri perikanan dan pelancongan. Menurut Kementerian Alam Sekitar Peru, 174 hektar kawasan laut, pantai serta rizab semula jadinya terjejas ekoran insiden itu. Para petugas telah membersihkan tumpahan berkenaan sejak beberapa hari lalu. Bagaimanapun, perintah darurat dikeluarkan setelah minyak yang berada dalam air terus merebak sejauh 40 km dari lokasi asal. Kerajaan Peru dalam pada itu menuntut bayaran ganti rugi daripada syarikat gergasi Sepanyol iaitu Repsol yang juga pemilik loji penapisan berkenaan. Repsol berkata kerajaan tidak memberi amaran awal kemungkinan letusan dasar laut itu selain memaklumkan seramai 1,350 petugasnya telah dikerah bagi operasi pembersihan. Puluhan tuntung mati di sebuah tasik berhampiran Mumbai, India yang dipercayai berpunca daripada keracunan yang disengajakan. Sebanyak 57 tuntung dibunuh manakala 6 lagi berjaya diselamatkan. Suhas Pawar dari Kumpulan Pemuliharaan Penyelamat Haiwan Liar dan Reptilia berkata, perkara itu diketahui apabila seorang ahli politik tempatan meminta pekerja pemuliharaan menyiasat bau busuk di kawasan berair di Kalyan, kira-kira 50 km di timur ibu kota India. Menurut Suhas, penduduk tempatan dipercayai membunuh haiwan reptilia itu untuk menghalang daripada memakan ternakan ikan haram di tasik tersebut. Peningkatan populasi tuntung tempatan yang memakan ikan di tasik berkenaan dipercayai menimbulkan kemarahan segelintir penduduk. Kes tersebut bagaimanapun masih dalam siasatan. 5 rakyat Palestin yang ditahan polis Israel pada Rabu lalu dibebaskan. Penangkapan ahli keluarga Salhia itu berlaku selepas menghalang rejim Zionis merobohkan rumah mereka di kawasan kejiranan Sheikh Jarrah. Peguam keluarga berkenaan Walid Abu Tayyih berkata pembebasan itu termasuk Mahmud Salhia dan anak lelakinya yang ditahan sejak Rabu lepas. Polis Zionis mendakwa keluarga Salhia melanggar arahan mahkamah dan mengganggu orang ramai. Bagaimanapun, pembebasan itu bersyarat dengan pembayaran denda 1,000 shekel Israel atau $320 Amerika dan mereka dilarang memasuki Sheikh Jarrah selama sebulan. Rabu lepas, rumah keluarga Salhia diranapkan walaupun mendapat tentangan.
Susulan itu, rakyat Palestin dan juga aktivis termasuk rakyat Israel memprotes tindakan polis Zionis itu yang dianggap melampau serta melanggar undang-undang. Pada Mei lalu, pengusiran beberapa keluarga Palestin di Sheikh Jarrah telah menyebabkan perang 11 hari antara Israel dan Gaza. Yahudi mahu tanah di kawasan berkenaan dan membuat tuntutan undang-undang ke atas tanah tersebut. Mereka dilapor mahu mendirikan sekolah khas untuk pelarian Yahudi di lokasi terbabit. Satu pertemuan dijangka diadakan esok bagi menyelesaikan kemelut antara Persatuan Badminton Malaysia BAM dengan pemain badminton persorangan negara Lee Zijia. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, pertemuan berkenaan perlu diadakan secepat mungkin bagi menyelesaikan segera kemelut itu demi kepentingan sukan badminton negara. Katanya beliau akan berbincang dengan kedua-dua pihak terlebih dahulu dan mencari penyelesaian terbaik untuk kepentingan negara. Beliau mengulas kenyataan bekas jurulatih Zijia, Misbun Siddiq, yang berharap Zijia kembali ke pangkal jalan. Datuk Seri Ahmad Faizal berkata beberapa cadangan akan diutarakan dalam pertemuan empat mata itu nanti bagi mencari titik penyelesaian terbaik. Untuk memastikan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan keluarga Malaysia, kerajaan akan merancangkan pemulihan ekonomi dengan pelaksanaan pelbagai inisiatif yang telah diumumkan dalam dokumen RMK 12 dan bajet 2022. Sekian berita Al-Hijrah, layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Arif Masyahrum. Assalamualaikum dan selamat malam.